Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak sambung pelajaran AutoCAD kita. Kita akan sambung untuk chapter 7 3D editing pula. Hari tu jangan confuse, hari tu kita buat create 3D object. So kali ni kita nak edit pula. So the next step selepas kita create dah ni. So kita still akan gunakan cara macam ni buat masa ni sebelum kita jumpa di college lah, di lab. So follow video ni. Okay, so kalau ada yang perasan, ni adalah sebenarnya yang hari tu, yang kita last stop hari tu sampai dekat sini, yang mana kita buat command yang bernama sweep ni. Okay, so hari ni kita akan teruskan untuk group yang ni. Hari tu kita dah settle dekat create ni. So kali ni kita akan continue untuk edit. Semua orang tahu edit tu apa. So edit ni adalah tak kira lah apa-apa pun, kita nak ubah something. Apa yang kita dah buat tu kita nak ubah. Contoh kalau objek yang ni kita nak ubah dia jadi benda lain, atau kita nak gabungkan dia dengan benda lain. So kalau untuk solid dalam AutoCAD ni, kita akan gunakan basicnya lah, secara basicnya command yang ada kat sini untuk kita edit objek kita tu. Okay, so workspace kita masih lagi berada pada 3D basic. Okay, kita masih menggunakan workspace 3D basic. Kita tak tukar kepada yang lagi advance dekat bawah tu yang nama 3D modeling. Kita still menggunakan 3D basic. Okay, so dekat 3D basic pun ada solid editing untuk kita edit solid kita tu. Okay, so first kita akan pergi pada yang pertama, ni yang paling senang lah ni, press pull. Press pull ni sebenarnya dia kita press dan kita pull. Pull ni apa? Kita tarik, betul tak? So apa yang akan berlaku adalah kalau ada satu kawasan tertutup, kalau tengok pada video AutoCAD ni sendiri, presses or pulls bounded area. So bounded area ni adalah sebenarnya kawasan tertutup. So kita akan tarik kawasan tertutup tu ke arah Z, ke arah Z. Nah, biasanya supaya bukan ke arah Z saja, sebenarnya mana-mana je, X, Y atau Z, kita boleh tarikkan dia supaya dia jadi satu solid, satu pepejal. Okay. So untuk buat press pull ni, kita memerlukan drawing 2D. Kita memerlukan drawing 2D yang dekat sini, draw ni. Kita memerlukan draw, lukis. So let's say kita gunakan basic je, command kita gunakan line. Okay, kita gunakan line. So klik pada line, lukis satu objek. Tapi sebelum lukis, pastikan F8 ni on, supaya objek kita tu tak sengit, tak duduk pada tempat yang tak sepatutnya. So sekarang ni drawing saya ni tak ada skala, saya akan lukis je. So saya tarik macam ni, tarik sesuka hati je lah ni sebenarnya. Ni nak tunjuk contoh. So saya tarik macam ni, gini, macam tu, dan saya tutup je. Yang penting tadi dia adalah satu lukisan tertutup. So ni tertutup, okay, tak ada lubang. So katakanlah ni lukisan kita. Yang ni sebenarnya, objek yang kita lukis ni sebenarnya kita panggil profile. Profile kita adalah bentuk dia macam ni. So yang ni kita klik press pull. Okay, klik press pull.
Lepas tu kita select objek kita ni semua sekali. So nak select semua sekali, cara paling senang adalah kita select dari kanan. Okay. Oh tak, sorry. Kita klik je kat dalam ni. Okay, sorry. Macam ni. Buat balik. So kita klik press pull. So sekarang ni kalau perasan cursor ni, sekarang ni bentuk dia petak. Dia tak jadi cursor biasa, dia jadi petak. So bila kita gerakkan mouse ke kawasan yang tertutup ni, dia akan highlight warna biru. Tengok ni. Okay, ni tak highlight. So saya gerakkan ke dalam, dia akan highlight warna biru. So apa yang akan berlaku, bila dia dah highlight warna biru, kita klik je sekali. Okay, dia akan terus tukarkan lukisan kita tadi tu kepada solid. Tengok tu, dia dah jadi solid. Dia dah jadi pepejal. So kat sini lah kita akan tarik dia tinggi berapa sekalipun, 2 ke 3 ke. Let's say 2. Ni rasa macam tinggi kalau 2 ni, tapi tak apa, kita try. Saya masukkan 2. Okay, so ni adalah solid. Dia dah jadi dah. Okay, dah siap, kita tekan escape. Okay. So dah jadi solid kita. So kalau kita move sebenarnya, move ke arah lain, ni adalah profil yang kita lukis tadi, dan ni adalah solid dia. Dia boleh, kita boleh tarik keluar. Umpama macam ni adalah acuan dia. So yang beza adalah berapa tinggi yang kita nak. Okay. So macam mana kalau saya nak press pull ni juga, selain daripada buat benda ni, buat apa solid ni, kita sebenarnya gunakan dia untuk editing. Sebenarnya sepatutnya benda ni digunakan untuk editing. Yang mana kalau kita ada solid macam ni, pepejal, kita nak tarik dia panjang ke arah sini. Okay. So macam mana kita nak buat? Kita tak nak yang lain-lain ni. Kita tak nak part lain ni. Kita hanya nak part muka ni saja. Muka yang belah sini saja. So kita tekan press pull. Okay. Kalau tak nampak, kita kena zoom sikit supaya selection kita tu betul. Kalau tak, nanti kita salah select. So kita tengok mouse saya ni, gerakkan ke permukaan yang kita nak. So kita gerakkan ke sini. Okay, tunggu dia highlight. So sekarang ni nampak tak, dia dah highlight keliling 4-4 bucu ni. Okay, sekali lagi. Okay, dia dah highlight 4-4 bucu ni. So betul permukaan ni yang kita nak. Kita klik sekali dan kita boleh tarik berapa panjang kita nak. So katakan sama juga macam tadi, saya gunakan 2 je. So saya masukkan nombor 2, enter. Sikit sangat. Ni dia. Ni adalah tambahan yang baru, permukaan yang baru. Okay. Macam mana kalau yang ni pula? Ni. Saya zoom sikit. Masih lagi command press pull. Saya nak tarik permukaan ni sebab tersilap tadi. So yang ni pun boleh. Kita boleh tarik je. Okay. Kalau kata nak sama panjang sebab kita salah lukis tadi, okay, klik. So dia dah jadi sama panjang. Dan solid ni dia dah combine jadi masih lagi satu solid objek yang sama. Okay. So ni salah satu kegunaan press pull. Alright, next adalah kita akan pergi pada union. Union kalau dalam bahasa Melayu adalah gabungan. So ni adalah untuk kita gabungkan solid. Senang je ni sebenarnya. Ni sangat senang. So katakanlah kita ada, saya lukis je saya ambil solid yang ni lah, yang dah ada ni. So kat sini kita ada satu solid rectangle macam ni, dan juga satu silinder. So let's say saya gerakkan, saya alihkan guna command move. Okay, saya pegang kat sini dan saya masukkan je ke midpoint ni. So nampak dia bercantum. Okay, 2 gabungan. So sekejap saya tukar ni bagi nampak sikit 2D wireframe. So dia duduk kat dalam. Okay, tapi walaupun dia duduk kat dalam, ni
Kalau ikut dah bercantum lah ni. Cumanya sekarang ni dia masih lagi terpisah sebagai dua objek. Satu rectangle dan satu lagi cylinder. Okay, tukar balik. Okay, so nak gabungkan dua objek ni supaya dia jadi satu. Senang je, kita klik pada union. Okay, tu adalah video dia. Combine selected 3D solids or 2D region by addition. Kita akan tambahkan dua objek ni. So klik pada union. Dia akan suruh select objek. So objek kita adalah 1, 2. Kalau ada 3, 4, 5, 6 sekali pun boleh select semua. Boleh select, klik je sampai habis. Lepas kita dah select objek kita tu, tekan enter. Okay, dah selesai. Dia akan bagi tahu 1 found, 2 total. So dah habis. Sekarang ni objek kita ni, kalau kita klik, dia dah combine 2. Dia dah combine 2 objek kita ni kepada 1. Tu je union. Gabungan, tambahan. 2 atau minimum 2 lah. 2 dan lebih objek kita sambungkan semua. Okey. Untuk contoh seterusnya, ni union. Tadi kita buat union. Lepas tu ada 2 lagi, subtract dengan intersect. Saya akan gunakan sampel yang sama. Satu rectangle dan satu cylinder. Saya akan gunakan contoh yang ni supaya harapnya senang nampak sikit. Okay, so saya akan copy dulu. Copy, select object, lepas tu saya paste je. Okay, saya akan buat lagi sekali union semua tu. Okay, so 3 objek sebab kita ada 3 command. So yang first saya akan buat balik union ni. Union 1, 2, enter. Okay, so ni dah jadi. Union. Dia dah gabungkan. Okay, objek ni. So next adalah subtract. Kalau yang ni union ni tambah. Kalau subtract ni tolak. Okay, tolak. So dia macam ni. Kita kena pilih objek mana yang kita nak kekalkan, yang kita nak dia remain, dan objek mana yang kita nak buang. Okay, so macam ni. Contoh yang ni, saya gunakan contoh yang ni. Klik subtract. Okay, select objek. Dia suruh select objek kat bawah ni, dekat command line ni dia suruh select objek. So kita kena ingat, yang kita kena pilih yang kita nak dulu, yang kita nak kekalkan. So saya nak kekalkan rectangle ni. So saya klik rectangle dulu. Okay, 1. Lepas tu tekan enter. Okay, lepas tu dia suruh select objek lagi. Select objek maksudnya yang kita nak buang. So yang ni kita nak buang. Kita nak buang silinder ni. So 1, tekan enter. Okay, so beza dia adalah yang ni dia tambah. Yang ni, yang kita nak ni dia akan kekalkan. Rectangle ni kita nak tadi. Lepas tu silinder ni kita nak buang. So dia akan buang je benda ni. Dia akan buang silinder tu bersama dengan objek yang ni. Yang kita nak tadi tu. Okay, kita boleh tengok melalui 2D. Okay, macam ni. Dia buang ke semua bahagian yang bertindih tu. Benda ni macam sangat berguna. Sebabnya dia bukannya kita select. Dia tak semestinya kita select satu objek kita nak, satu objek kita nak buang. Tak. Dia sebenarnya kita boleh select je berapa banyak objek yang kita nak pun. Dan berapa banyak objek yang kita nak buang. Dia akan tolak secara automatik. Dia tahu mana yang kita nak, mana yang kita nak buang. Okay, so ni adalah subtract. Okay, ni adalah subtract. Macam mana pula yang last kali adalah intersect. Kalau dalam bahasa Melayu, intersect ni sebenarnya adalah persilangan. So yang ni terbalik pula. Beza dengan subtract dan union adalah
dia akan kekalkan bahagian yang bersilang. Dekat mana bersilang, situ dia maintain. Okay, so kalau contoh objek yang ni, kita boleh nampak sebenarnya yang bersilang antara rectangle dengan silinder ni adalah yang bahagian yang kat dalam. Okay, sekejap saya tukar pada 2D. Okay, sebenarnya bahagian yang kat dalam ni, yang lekuk macam ni. Macam apa? Kek bulan. Okay lah. So macam ni. So saya tukar balik pada 3D. So saya select je. Select intersect. Okay. Yang ni dia tak ada yang nak kekal, tak ada yang nak buang. Kita select je semua objek tu. So satu objek, dua objek. Kalau ada lebih pun select je. So lepas kita dah select objek yang kita nak persilangkan tu, tekan enter. Okay, tengok dia akan remain hanya yang ni. Hanya yang bertindih tu je yang kekal. Okay, so sebenarnya yang ni dengan yang ni sebenarnya dia saling berkait. Kalau yang ni kita buang yang bertindih melalui kita pilih tu lah. Tapi yang ni pula kita kekalkan yang bertindih. Okay, so macam mana saya akan tunjuk lagi sekali. Okay, saya akan backkan je ni. Ni saya undo je. Okay. Ya, okay. So ni kita dah balik pada yang asal tadi. Yang ni masih lagi bergabung. Yang bergabung ni senang je. Yang ni je. Tadi saya select, saya kekalkan rectangle. Saya nak buat subtract sekarang ni. Saya masih nak buat subtract. Saya masih nak buat tolak. So tadi saya nak kekalkan yang rectangle. Sekarang ni saya nak kekalkan silinder. Okay. So saya ambil subtract. Okay, sekarang saya pilih mana yang saya nak kekalkan dulu. Okay, ni saya nak kekal. Enter. Lepas tu yang ni yang saya nak buang, rectangle ni. So tekan enter. Okay, apa jadi sebenarnya? Bahagian yang bertindih ni dengan rectangle tadi tu, yang tu semua dia buang. Kita tukar pada 2D. Okay, ni. Bahagian ni adalah sebenarnya bahagian yang dia bersilang macam ni. Okay, so ni dia jadi macam ni sebab kita pilih untuk kekalkan silinder. Kalau tadi kita pilih untuk kekalkan rectangle. Okay. So next adalah intersect. Intersect sebenarnya tak ada beza pun. Okay, klik intersect. Okay, so kita satu objek, dua objek dan kita tekan enter. Masih sama macam tadi. Sama macam tadi. Sebabnya yang ni bertindih adalah memang part ni je yang bertindih. So sama juga. Objek ni sebenarnya dia saling melengkapi dengan yang ni. Dengan objek yang kita subtract. Yang bersilang ni sebenarnya dia, kalau kita tambahkan balik kat sini, kita akan dapat penuh. Dia berkait. Ni bulat dalam ni, dia memang bersilang balik. Dia akan masuk dalam ni. So benda ni berguna. Contoh kalau kata kita buat satu 3D solid, kita nak buat lubang ataupun kita nak buat macam dalam contoh ni sendiri, yang mana dia ada satu solid dan ada satu bentuk curve. Kita nak bentuk curve tu je. So itulah guna intersect, subtract semua ni. Okay, untuk next editing tool, kita akan klik dekat drop down menu ni. So yang first kali adalah fillet edge. So ni penting sebab kalau by right lah, bucu-bucu tajam ni kita kena smooth kan. So macam mana kita nak smoothkan dalam kita punya model, kita akan gunakan fillet edge. Fillet ni adalah bulat lah.
kita akan masukkan radius berapa. So dekat bucu tu dia akan smoothkan edge tu, bergantung pada berapa radius yang kita gunakan tu. So untuk contoh, saya akan lukis satu objek lah. Cara paling senang sekarang ni saya nak lukis box. So box, okay. So kita lukis besar sikit sebab nanti kalau kecil sangat susah nak masukkan radius tu. Okay. So let's say ni box. Box ni sekarang ni dekat bucu ni, keliling dia ni saya nak dia fillet kan, saya nak smoothkan edge ni guna radius maybe 1. Saya cuba 1. Objek dah ada, sekarang objek dah ada. So kita pergi pada command kita tadi tu, fillet edge. So kita klik fillet edge ni. So kat bawah ni dekat command line dia akan keluar option lah, chain loop radius. So kita akan ambil yang straight to the point, kita akan ambil radius dia. So klik pada radius. So kita masukkan nilai kita 1. Tekan enter. So dia akan suruh dekat sini select an edge. So kita select satu edge kat sini, 1. Okay, lepas tu kalau kita nak continue je, so kita boleh je continue je, klik 1, dia akan highlight warna biru macam ni, 1, 2, 3, 4. So kita filletkan semua bucu, 4 bucu tu dan tekan enter. Okay, so dia akan jadi macam kabur sikit, dia nak bagi preview apa yang akan berlaku. So inilah yang akan berlaku. So kalau betul kita nak macam ni, kita tekan je enter. Okay, so ni nampak ni dia jadi smooth, dia jadi ada radius. So kalau kita view dalam 2D pun, kita akan nampak dia akan ada macam extra garisan ni, macam ni. Sebab ni menggambarkan fillet. Okay, so kita back pada 3D balik. Okay, so tu satu cara. Untuk next editing tools, kita akan pergi pula pada chamfer edge. Okay, kalau tadi dia membulat, sekarang ni kita potong dia secara rata. Kita akan bagi distance pada dua arah. So kita akan potong secara rata. Biasanya chamfer ni digunakan pada bucu cermin sebenarnya. Kalau perasan pintu kaca ataupun glass, pintu kaca dekat office ke apa ke tu, biasanya dekat edge tu dia akan chamfer kan. Okay, kalau bucu meja pun sama. Bucu meja kaca. Dia akan chamfer dan dia akan fillet. 2 sekali dia akan buat. Tapi chamfer tu biasa. So untuk contoh kali ni saya akan gunakan silinder pula. Okay, so saya lukis silinder, ambil silinder, klik, bulat, besarlah sikit, ni 20, ok lah. So kita naik tinggi kan. Okay, so yang ni, bucu ni, kalau ikut kan, tajam lah ni sebabnya. Okay, bucu ni semua tajam. Sebab dia tak ada, tajam lah, tak ada surface yang rata. Semua 90 darjah. Okay, so kita akan cuba untuk chamferkan dia pada jarak 1x dan 1y. 1x dengan 1y. Betul ke ni? Pada belah atas ni 1, bucu ni 1, belah bawah ni 1 juga. Okay. So select chamfer edge.
Okay, select dia. So dia akan minta bucu. Select an edge. Dekat sini tengok mouse ni, select an edge. So ni adalah edge yang kita nak, bucu yang kita nak lah kat sini. So ada beberapa option, tapi yang kita nak fokuskan adalah pada distance. So distance ni adalah specify distance 1. So distance 1 berapa kita nak, distance 2 berapa kita nak. 1 adalah belah atas ni, 2 belah bawah ni. So kita nak potong dia pada jarak 1 dan jarak 1 juga. Belah bawah kita akan 1 juga. Okay. So kita dah 2 tu, dan kita nak buat pada bucu atas ni je. So kita enter je. Okay. So ni adalah rupa yang akan jadi nanti. So kalau betul, kita enter lagi sekali. So nampak ni, dia jadi dia dah tak jadi tajam. Dia bukan 90 darjah lagi dah. So kalau kita tukar pada 2D wireframe, sebenarnya mana datang satu-satu ni? Satu unit 1 adalah belah sini. Ni okey. Belah sini sebenarnya 1. Macam mana nak buat? Okey. Belah sini 1 dan belah turun ke bawah ni 1. Dia akan ambil jarak 1 ke sini, 1 ke sini, dia tanda titik tu, so dia akan potong. Dia akan potong pada angle yang sama, 45 lah. So keseluruhan ni adalah angle dia 45. Semua sekali ni. So dia dah tak ada bucu tajam. Okay, macam tu. Kalau nak nampak beza sikit, okay, macam ni. Saya undo. Yang satu-satu tu saya undo, okay. So ni tajam. Sekarang ni kita cuba buat 0.5 dengan 1. Okay, so kita ambil chamfer edge lagi. Dan bucunya adalah masih lagi kat sini, belah atas. Kita tukar distance kita. Distance 1 kita ambil 0.5. Enter. Dan distance yang kedua kita ambil 1. Okay, so mana datang? Okay, wait. Okay, 0.5 kat sini sebenarnya. Belah atas ni 0.5. Belah bawah ni dia turun sebanyak 1. Okay, tengok pada mouse saya tu. 0.5 belah atas. Belah turun ke bawah adalah 1. So kalau betul macam tu, kita tekan enter je. Okay, so nampak dia lain sikit. Kita tengok dari tepi. Okay. Ni nampak sikit. Okay, betul. So kat sini boleh ke tak ni? Tak boleh. Okay, so 0.5 tu kat sini jarak dia. 0.5 dari sini ke sini. Tak nampak juga dia duduk kat sana. Okay, so 0.5 dari atas ke sini. Dia akan tarik sini. Dia akan tandakan sebenarnya dari bucu ni. Dari bucu dia kat sini sebenarnya. Bucu dia tadi kat sini. Duduk kat sini. So 0.5 ke sini. Dan jarak dari bucu ni pula 1 ke bawah. So angle ni dia akan gunakan dan dia akan potong. So keseluruhan angle kita adalah macam ni. Dia tak jadi tajam lah. Okay. Tu untuk chamfer edge. Biasa kita tukar-tukar antara chamfer. Kalau nak chamfer lah. Kalau nak fillet lah. Untuk next tool pula, kita akan pergi pada tool yang kat sini. Nama dia slice. Slice ni berguna. Ni umpama macam kita nak tahu keratan rentas. Kalau kita ada satu objek solid 3D ke apa ke, kita nak potong dia secara macam kita potong dengan pisau. Ataupun macam kita potong kek. Potong kek, kita potong dia straight macam tu. So kita akan nampak belah dalam dia tu apa. So saya akan gunakan contoh yang kalau senang guna yang silinder ni lah, yang kita dah chamferkan tadi. So anggaplah ni umpama macam kek. Satu lagi, kalau kita nak potong kek, sebenarnya kita kena potong dia pada dua arah.
Kalau perasan pada dua arah. Satu kita kena potong dia ke bawah, dan satu lagi kita kena potong dia keluar. Dua arah sebenarnya. Walaupun kita, of course lah, kek tu kecil, so kita potong dia tekan. Kalau kek biasa tu kita tekan dari belah atas turun sampai ke bawah macam tu je. Tapi hakikatnya sebenarnya kita potong pada dua dimensi. So itulah yang akan kita buat pada objek kita ni. So kita ambil slice. Okay, klik slice. So untuk kita potong, dia akan minta select object to slice. So ni adalah objek yang kita nak slice. Klik dan tekan enter. So dia akan minta specify start point of slicing plane. So ada banyak option sebenarnya. Planar surface, surface, z-axis, view. Kita potong by view, kita potong by xy. XY kalau ikut sekarang ni kita potong ikut bawah. YZ kita potong ikut dari sini ke sini. Dan ZX satu ke sini, satu ke sini. Tapi dan last kali adalah 3 point. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita nak guna paksi-paksi ni kadang-kadang agak complicated. So paling senang kita gunakan je 3 point. Kita gunakan 3 point, yang mana kita kena tentukan ada 3 titik. So dia akan potong berdasarkan titik-titik kita tu. Sebab setiap objek ni dia memang ada titik. So katalah saya nak potong dia belah sini. So saya ambil 3 point. Apa yang paling senang, kita ambil yang ni, 3D center. Center untuk bulatan belah atas ni. So center kat sini 1 point. Lepas tu kita ambil pula center belah bawah. Ada kat sini ni sebenarnya ni. Okay, point kedua. Dan point ketiga mana kita nak cari, kita cari je point kat bawah ni, quadrant ni. Okay. So lepas kita dah pilih 1, 2, 3 point, dia akan tanya lagi sekali specify keep both side. Dia akan bagi option. So kita keep je both side ni. Klik yang ni. Okay. So berdasarkan 3 point kita tadi, 1, 2, 3, dia dah potong objek kita kepada dua bahagian. Dan disebabkan kita keep both side tadi, dua-dua side ni ada, dia akan kekalkan dua-dua side ni. So bila kita dah potong, kita boleh gerakkan ni, tarik. So kita dah dapat dua. So macam mana kalau nak potong lagi benda ni? Boleh je kalau kita nak potong belah sini pula. So kita ambil je lah, slice lagi sekali. Objek dia adalah yang ni, enter. So kita ambil mana ni, midpoint. Lepas tu midpoint belah bawah dan midpoint kat sini. So again kita keep both side. Okay, dah selesai. So ni kita dah potong pula dia kepada separuh bahagian lagi. Okay, jap. Okay, so macam tu pula. Okay, so sebab itulah kita senang untuk kita gunakan 3D untuk kalau kita nak potong-potong objek ni. Kita boleh potong belah tengah separuh dua. Dan kita boleh tengok dia dari angle mana-mana yang kita nak. Contoh kalau macam ni, kita nak tengok angle dia dari sini. So macam ni lah, kita boleh tengok. Yang ni umpama macam belah tepi dia. So yang ni pula adalah belah dalam dia ni. So kita boleh tengok, senang je. So ni adalah option slice, potong. Next kita akan buat objek yang macam condong, yang ada sudut, bergantung kepada berapa degree kita nak dia condong. So condong ni macam mana? Macam kita potong tembikai, kita slice tembikai daripada bulat tu. So dia ada macam sudut tu lah, bentuk segitiga tu lah. So contoh yang saya akan gunakan masih lagi bulatan yang ni. So saya akan zoom pada objek
Sekejap. Objek ni. Objek yang ni. Sebab benda ni macam agak apa nama, kecil sikit nak nampak dia tu. So kita akan buat dulu dalam view macam ni. Okay. Ni dia, nama dia taper faces. So kita akan naikkan satu bahagian permukaan supaya dia jadi macam condong, ada angle. Umpama macam kalau tak ni apa tu, penyendal pintu. Penyendal pintu kalau perasan lah macam ni lah rupa dia. So penyendal pintu tu dia tinggi, lepas tu dia makin rendah. So anggap je lah kita nak buat penyendal pintu. So kita akan mulakan dengan select command ni, taper face. So kita kena select face mana yang kita nak, permukaan mana yang kita nak. So kita nak permukaan belah atas. So ni. Okay, so kita klik je, dia akan detect permukaan yang belah atas ni. So dah satu je. So kita tekan enter. Base point kat mana? Saya akan select base point dekat bucu ni. Belah sini dia yang dia akan tinggi nanti. So kita agak complicated. Okay, kita zoom sikit kat sini base point dia. Lepas tu specify another point. So point yang kedua adalah dekat bucu ni. Okay. Specify taper angle. Katakan saya masuk 5 degree. 5 darjah. Okay. Enter. Kalau perasan belah sini macam turun. Tadi dia macam berkelip je. So belah sini dia macam turun. Belah sini dia sebenarnya bukan turun ni. Dia makin meninggi. Yang belah yang ni dia makin tinggi. Belah sini maintain. So kalau tak nampak dia, sekejap. Ni so kita tekan exit lah. Dah settle dah. Okay, exit. Ataupun tekan escape pun boleh. So ni objek kita. So saya akan tengok dari side, dari belah tepi front macam ni. Tak nampak. Kejap. Okay, ni nampak. So ni kalau perhatikan, sini maintain. Ni yang asal tadi. So belah sini dia naik. Dia akan makin tinggi belah sini. So that's why dia condong. So 5 degree tu sebenarnya adalah dari sini ke sini. Sudut yang kita naikkan ni adalah sebanyak 5 darjah. So kalau kita tengok dalam 2D wireframe, ni dia. So sudut ni lah yang naik ni adalah 5 darjah. So kita boleh sengitkan objek tu tanpa edit terlalu banyak. Kalau kita tahu macam mana nak manipulate benda ni, senang je nak buat. Okay. So kita pusing balik ke sini. Okay, so sekarang ni kita dah sampai tahap dekat taper faces ni. Tadi kita buat yang ni lah. Dan tools yang lain-lain ni sebenarnya kita agak jarang gunakan. Kita tak selalu guna tools-tools yang editing yang advance sangat ni. Okay, tapi di sepanjang pembelajaran kita mungkin saya akan tambah lagi lah. Sambil buat tu saya akan ajar editing yang lain lagi ni. Tapi untuk kali ni, untuk kira mengenal editing ni, kita cukup lah dulu dengan editing tools yang ada sekarang ni. Sebabnya sebenarnya kita boleh, kalau buat satu model, kita tak semestinya gunakan specific tools ni. Ada kita panggil workaround. Kita boleh gunakan alternatif lain untuk gantikan apa-apa yang contohnya command yang kita kurang gerti. Kita boleh je gunakan workaround. Dia ada macam-macam workaround, depend pada drafter ataupun designer tu sendiri. Tak semestinya satu je betul. Kalau cara awak betul, jadi, so okay, tak ada masalah. Mungkin cara orang lain tu lain. So tak ada masalah yang tu. Okay, so setakat tu dulu untuk solid editing. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.